Salam sejahtera. Anda bersama Brother Fai THC di channel Malam Mistik. Sebuah segmen audio dan video kisah seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Apa khabar para pendengar Malam Mistik? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kisah yang datangnya daripada karya Panda Panda. Di sini diletak nama dia Panda Panda. Okey, kisah yang bertajuk Sri Bunian, episod 1. Aku Mia, berusia 19 tahun, dilahirkan dalam keluarga kecil yang hanya ada mama, papa, abang dan aku. Keluarga kami hidup sederhana dengan hasil titik peluh ayah sebagai seorang guru di sebuah SMK. Mama pula hanya suri rumah yang menguruskan rumah tangga tanpa mengenal erti jemu. Abang Mat, atau nama sebenarnya Muhammad Firdaus, baru berusia 22 tahun. Dia hanya tamat sekolah tingkatan 5 dan bekerja di sebuah bengkel motor di Pekan. Dengan gaji RM800 serta makan ditanggung toke, bagi dia sudah cukup untuk dia dan sedikit wang saku untuk mama. Kami sangat rapat kerana hanya kami berdua je lah anak mama dan papa. Aku sering diberikan duit poket oleh abang. Orangnya tenang, sabar, rajin dan pendiam. Cuma dengan aku je lah abang ni suka bergaduh manja lah. Biasalah, ada adik seorang ni je. Pada satu petang, di hari Minggu, aku santai-santai mendengar siaran radio sambil membaca novel. Abang Mat datang dan duduk di depan sambil termenung lah. Ini peluang untuk aku memulakan soal selidik. Sasul Brother Fai. Baru jam 4 petang dah balik? Kedai terbakar ke? Biasalah, ayat anak bungsu mana pernah serius. Cey, masa elok kedai toke tu kau jangan cakap bukan-bukan. Abang Mat menjeling buat muka macam singa. Apa masalah abang ni? Barulah nak mula serius. Abang Mat menggaru tengkuknya. Weh, gatal ke? Atau ada masalah? Abang rasa nak ikut Azam balik kampung dia lah. Mak Azam sakit. Abang nak merasa duduk kampung Melayu seminggu. Apa pendapat kau, dik? Pendapat? Manalah adik tahu. Tapi bosan lah kalau abang tak ada. Siapa nak kawan dengan adik kat rumah? Aku muncungkan bibir. Timbul rasa sedih pula abang yang tak pernah berpisah dari kecil dengan keluarga tiba-tiba nak berjauhan. Kampung Azam kalau tak silap aku di utara. Alah, abang pergi seminggu bukan hilang terus. Abang senyum-senyum bagai faham aku tak merelakan dia pergi jauh dari kami. Sambungnya lagi, abang pergi ambil angin tempat orang, bukan pergi mati. Gelak pula dia ni. Kalau abang tak balik macam mana? Kalau entah kenapa celupa pula mulut ni keluar soalan merapu macam tu. Tapi sesungguhnya soalan itu keluar spontan, bukan ada niat bergurau. 3 hari selepas berbual dengan Abang Mat tentang niat dia tu, betul-betul dia kemas beg baju dan bawa joran kesayangannya nak ikut Azam balik kampung. Mungkin abang dah bosan kehidupan di Pekan Koboi ni. Mama dan papa berat hati melepaskan anak bujang seorang ni pergi jauh. Apa lagi aku? Sayang sangat Abang Mat aku ni. Aku dah cuba memujuk dan merajuk Abang Mat tetap nak ikut Azam balik kampung. Tiba jua hari Abang Mat pergi bersama Azam dengan menaiki bas ekspres. Air mata aku meleleh tak terkawal. Aku peluk pinggang Abang Mat erat-erat. Dia cuma tertawakan aku yang tak mampu tahan sedu dan air mata. Tak guna punya abang. Abang cari akak ipar untuk adik Jangan sedih lah. Kalau tak jumpa akak ipar, abang carikan Pak U untuk adik.
Jangan balik kalau tak jumpa kakak ipar. Abang Mat melambai aku dan dari tangga bas. Senyumnya makin manis sangat. Entah kenapa berdebar jantung aku ni. Weh, hang duk rumah aku, nanti jangan pergi merayau belakang rumah aku tau. Aku pesan siap-siap, jangan buat leceh no. Azam tarik baju sejuk yang aku gunakan untuk tutup muka. Tadi elok je layan Facebook senyum seseorang. Memang tak ada masa aku nak merayap belakang rumah orang. Lain lah kalau ada sungai. Aku sambung tutup muka dengan baju sejuk. Perjalanan nak sampai ke kampung Azam lagi jauh dari nak ke Siam. Rasa berkematu punggung. Ada sungai lain lagi bagus. Ikan pun banyak. Sungai belakang rumah aku tu orang tak pergi. Okey, itu je aku jawab. Asalkan kau bagi aku ikut balik rumah kau. Tibalah kami di rumah Azam. Rumah kayu beratap zinc. Ini yang Azam kata siang macam dalam sauna. Bila malam, bagaikan dalam peti ais. Aku senyum sendiri. Ayah Azam dah lama meninggal. Tinggal mak Azam, kakak Alia dan 2 anak saudaranya. Abang ipar Azam jarang balik sebab bertugas dalam ATM di Melaka. Hari pertama aku dikenalkan dengan semua ahli keluarga Azam. Mak Azam separuh badan lumpuh dari pinggang ke kaki. Makcik hanya duduk bersandar di kerusi malas berlapikkan toto tebal. Lepas siap mandi dan makan, Kak Alia akan tinggalkan makcik di depan tingkap yang menghadap pemandangan tepi rumah. Jika kita jengah keluar, akan nampak sebahagian dari pemandangan belakang rumah. Mak memang suka duduk sini. Kalau hujan tempiah masuk rumah ni, barulah mak nak beralih ke depan TV. Aku angguk-angguk mendengar kata-kata Kak Alia. Mungkin dia nampak aku suka beralih pandang ke tempat makcik duduk. Angin sepoi-sepoi masuk dari tingkap. Langsir berwarna biru beralun-alun ditiup angin. Mungkin makcik dapat rasa di situ ada ketenangan. Anak-anak Kak Alia 8, 12 dan 14 tahun sudah pandai membawa diri. Amarullah, An-Nasrullah, Azarullah. Azam kata semua askar, semua hero. Kak Alia ni guru mengaji. Rutin hariannya mengajar anak-anak jiran belajar Iqra' sampailah lancar mengaji Quran. Lepas zuhur sampai ke jam 5.30 petang. Selesai mengajar anak-anak kecil mengaji, barulah uruskan makcik makan dan mandi. Ada masanya aku tengok makcik memberontak, tak mahu makan. Kak Alia turutkan kehendak ibunya. Terbit rasa rindu pada mama. Azam ni orangnya ramai kawan. Bila dia balik, ramailah kawan-kawan dia ajak ke sana ke sini. Kadang-kadang aku ni ditinggalkannya di rumah. Tapi aku tak kisah pun, sebab kat rumah dia ni aku boleh makan masakan Kak Alia. Aku boleh main-main dengan anak-anak Kak Alia. Aku datang pun nak berehat sebenarnya. Anggaplah ini peluang keemasan. Masuk hari ketiga aku berada di rumah Azam, ada saudara Azam datang ke rumah dalam keadaan seperti orang dalam kecemasan. Pak Ngah Azam ni beria-ia mengajak Azam menemankan dia pergi ke KL. Dia kata orang tua mana biasa sangat jalan ke KL. Azam serba salah dengan aku. Tapi aku faham keadaan Pak Ngah. Pak Ngah tak ada anak lelaki. Mungkin dia betul-betul memerlukan Azam waktu macam ni. Jadi aku pujuklah Azam. Pergilah temankan Pak Ngah. Aku okey je duduk di kampung kau ni. Pagi tu, selepas Azam dan Pak Ngah bertolak ke KL, aku pun mencari aktiviti apa yang nak dilakukan. Aku teringat joran yang aku bawa datang hari tu. Aku pun, apa lagi? Inilah peluangnya. Tak perlulah nak tunggu Azam balik. Tak tahu bila selesai urusan Pak Ngah Azam tu. Biar aku sendiri pergi cari sungai mana yang boleh aku lepaskan Gian. Jam dinding menunjukkan 4.30 petang. Aku harus kerjakan solat asar dulu, barulah fikir tentang cari sungai. Motor lama Azam boleh aku guna. Selesai solat, aku lihat budak-budak semakin kurang.
Kak Alia mungkin sedang solat di biliknya. Makcik terlentuk di atas kerusi malas. Aku bergerak perlahan-lahan mendekati tingkap yang hampir sama saiz daun pintu. Uniknya rumah kampung. Pandanganku, aku lontarkan keluar. Tenang suasananya. Kamu nak apa? Tersentak dari lamunan bila Mak Azam bersuara. Aku sangkakan makcik tidur. Mak nak cari tempat mancing, makcik. Merah padam wajahku bila sedar rupanya makcik perhatikan aku termenung di depan tingkap rumah. Jangan seberang sana. Penuh kepayahan, makcik menutur kata, menggeletar tangannya cuba menunjukkan ke arah luar. Aku angguk dan senyum. Kalau sesat, ingat orang yang tunggu kamu. Aku tak faham apa maksud makcik. Sekali lagi aku mengangguk sekadar menjaga hatinya. Sebelum Kak Alia keluar dari bilik, aku sudah pun melompat turun tangga bersama Joran. Alamak, kunci motor lupa minta pada Azam. Menapaklah jawabnya. Mana nak cari sungai kalau setakat jalan kaki? Kecuali sungai belakang rumah Azam. Betul dah aku rasa apa yang aku fikir ni. Tanpa motosikal, aku kena memerhati sungai belakang rumah je lah. Walaupun Azam dah beritahu orang tak pergi sungai belakang rumah tu, tapi apa lagi yang boleh aku buat untuk hilangkan rasa gatal tapak tangan ni? Perlahan-lahan aku bergerak ke belakang rumah Azam. Belukar menutupi pemandangan. Separas kepala, aku tinggi lalangnya. Ada pohon-pohon tua yang merimbun. Aku capai kayu yang bersandar di tepi reban kosong. Bolehlah gunakan untuk melibas lalang dan reranting. Aku berjalan perlahan supaya tidak diketahui sesiapa. Ada bunyi air sungai mengalir yang mendamaikan. Bergelora hati ini mahu melihat sungai di balik belukar dan lalang. Petang tu tiada angin yang bertiup. Kicauan burung juga tak kedengaran. Senyap sunyi melainkan bunyi air sungai yang membuat hatiku teruja. Cantiknya sungai. Aliran airnya tenang. Tidak banyak batu batan. Kenapa Azam kata orang tak suka ke sini? Hairanlah. Aku letakkan Joran atas tanah. Dah lama tak merasa dinginnya air sungai. Basuh muka mesti rasa segar. Aku tanggalkan pushbag, letak sebelah Joran. Ruginya kalau aku percaya cakap Azam. Sekilas pandangan, aku melihat banyak ikan-ikan kelah berenang berkumpulan berhampiran batu besar di tengah sungai. Terkesima dibuatnya. Mataku seperti nampak emas. Tak boleh biarkan ni. Dapat bakar 3-4 ekor pun dah rasa nikmatnya hidup ni. Sungai cetek paras bawah lutut. Airnya tenang. Aku berjalan mendekati batu sebesar 6 pemeluk. Keliling batu penuh dengan ikan kelah. Semakin menghampiri batu tu, semakin aku teruja dan rasa seronok yang tak terucap. Ketika menyentuh batu, ikan-ikan tadi mula berenang-renang keliling kakiku. Aku tertawa sendirian. Lucu bercampur geli. Terpusing-pusing badan ni seakan akan bermain dengan ikan-ikan yang manja tu. Ketika aku cuba menangkap ikan menggunakan tangan, aku tersedar ada seseorang sedang memerhatikan aku. Seseorang yang hanya kelihatan separuh badan sedang berselindung di balik pokok di seberang sungai. Jarak kami hanya dalam 10 meter saja. Jelas kelihatan gadis itu tak berganjak dan leka melihat aku bermain-main dengan ikan. Dan seperti ada satu tarikan yang menggamit aku mendekatinya. Dia masih di situ. Telingaku tiba-tiba terasa sejuk beku. 2 langkah lagi kaki ini akan menjejak ke daratan. Gadis tu
mula gelisah. Tinggal 6 meter saja jarak kami. Dia menunjukkan bahasa isyarat suruh aku jangan bergerak. Atau dia takut aku mendekatinya. Dia keluar dari belakang pokok pantas menggelengkan kepala, cuba menghalang aku terus niat mendekatinya. Jelas nampak keresahannya. Wajah gadis itu putih bersih dan berpakaian serba putih, bagai bidadari turun dari kayangan. Sudah tentu aku ingin mendekati dan mengenali siapakah gadis secantik dia. "Awak, saya tak ada niat jahat. Nama saya Mat Firdaus." Jangan dekat." Gadis itu menjerit sambil menunjuk ke kakiku yang telah menyentuh tanah. Langit yang cerah tiba-tiba menjadi gelap. Aku memandang sekeliling. Bagaikan pepohonan berputar. Air di sungai berkocakan. Kelihatan burung-burung terbang menjauhkan diri. Apa yang terjadi ini? Kenapa terasa bergegar seluruh alam di sekelilingku? Hatiku mula gelisah. Tubuh ini terasa semakin berat. Aku jatuh, melutut menahan sakit di telinga. Sangat perit menahan bunyi seakan semboyan menerjah ke dalam lubang telinga ni. Gadis berbaju putih itu menerpa cuba membantu aku dengan suaranya. "Awak silap, ini bukan tempat untuk awak." Aku pandang wajahnya, air matanya menitis. Pandanganku semakin kabur. Jari jemari halusnya menggoncang bahu dan lenganku. Aku rebah. Gelap seluruh pandangan mata ini. Sekian episod pertama dari Panda. Nantikan episod yang kedua, iaitu episod yang terakhir. Kita jumpa lagi. Bye-bye.